Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, kita teruskan pembelajaran Pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah, tajuk Hajatul Wada'. Terlebih dahulu, kita lihat kepada objektif pembelajaran pada hari ini. 1. Murid-murid dapat menerangkan latar belakang peristiwa Hajatul Wada'. 2. Murid-murid dapat menjelaskan kronologi peristiwa Hajatul Wada'. 3. Murid-murid dapat menganalisis isi-isi penting daripada khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. 4. Murid-murid dapat merumuskan dan mengaplikasi iktibar daripada peristiwa Hajatul Wada' dalam kehidupan seharian. Murid-murid, untuk pembelajaran tajuk Hajatul Wada', rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 6, muka surat 156 sehingga 160. Murid-murid bacakan ayat Al-Quran yang terdapat dalam muka surat 156, Surah Al-Ma'idah, ayat 3. Maksudnya, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah reda Islam itu menjadi agama untuk kamu. Ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah telah diturunkan di Arafah ketika Nabi menunaikan Hajatul Wada'. Dinamakan Hajatul Wada' kerana ibadat haji Rasulullah yang terakhir. Paparan ini adalah latar belakang Hajatul Wada', buku teks muka surat 157. Murid-murid, mari kita lihat. Nabi Muhammad SAW pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Pengertian Hajatul Wada': haji perpisahan, haji selamat tinggal, haji terakhir. Buku teks muka surat 158, kronologi peristiwa Hajatul Wada'. 1. Zulhulaifah. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini kemudian berihram. 2. Zultuah. Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini, baginda berhenti dan bermalam. 3. Mekah. Sesampainya di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. 4. Mina. 8 Zulhijjah. Baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. 5. Arafah. 9 Zulhijjah. Baginda melakukan ibadat wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di halayak kaum muslimin. 6. Muzdalifah. 10 Zulhijjah. Dari Arafah, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. 7. Mina. 11 hingga 13 Zulhijjah. Baginda melakukan ibadat melontar jamrah dan menyembelih unta. 8. Mekah. Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadat haji. Murid telah mengetahui kronologi peristiwa Hajatul Wada', dapat melihat akan kesungguhan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam melakukan ibadat.
Paparan ini pula ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW, buku teks muka surat 159. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara. Antaranya, 1. Tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. 2. Amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam seperti mementingkan perkauman. 3. Bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. 4. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. 5. Wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. 6. Mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. 7. Menjauhi riba kerana riba adalah haram. Itulah ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW. Murid-murid, apa pula iktibar daripada peristiwa Hajatul Wada'? Mari kita lihat buku teks muka surat 160. 1. Bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadat. Kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadat sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadat haji. 2. Mengasihi baginda. Kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah mengasihi baginda sebagaimana Nabi mengasihi kita. Kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Nabi yang terakhir diutus Allah dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. 3. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita, mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. 4. Hidup bersatu padu. Umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim bersaudara. Sebagai rumusan, dalam peristiwa Hajatul Wada', Nabi Muhammad mengajar kita cara melaksanakan ibadat haji dan meninggalkan pesanan buat umat Islam supaya kita memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Murid-murid perlu istiqamah dalam melakukan ibadat. Ingat ya. Terima kasih. Itu saja untuk pembelajaran Hajatul Wada'. Sehingga berjumpa lagi.